Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam. Berpagi-pagi kita berada di atas fitrah Islam. Wa kalimatil ikhlas. Kita berada pada kalimah al-ikhlas, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita melihat tafsiran ayat-ayat suci Al-Quranul Karim daripada surah As-Saff ayat yang ke-10, supaya kita dapat memahami apakah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan manusia bukan sahaja mereka mendapat kejayaan di dunia, tetapi yang lebih penting mereka juga berjaya di hari akhirat. Di dalam surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum zunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adnin. Zalikal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Iaitulah at-tasdiqu bil qalb, orang-orang yang telah membenarkan Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Wal iqraru bil lisan, kemudian dia ikrarkan, buat perakuan melalui lidahnya. Wal amalu bil jawarih, dan dia buktikan ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggotanya, melalui solat, melalui perbuatan-perbuatan amal soleh di dalam kehidupannya. Ranking manusia mula-mula sekali ialah orang Islam berada pada ranking yang paling bawah sekali. Naik sedikit, dia menjadi orang yang beriman. Naik lagi, dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ranking yang paling tinggi sekali ialah sampai peringkat ihsan. Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksudkan dengan al-ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu ialah kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu nampak Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, yakin dan percayalah bahawa Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di zaman Rasulullah dahulu, apabila Rasulullah baca sahaja ayat tersebut, semua para sahabat akan mendongak, menunggu-nunggu apakah yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah pun meneruskan bacaannya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mahukah kamu aku tunjukkan kepada kamu suatu tijarah,
Tijarah dalam bahasa Arab ialah perdagangan, perniagaan yang besar. Kalau baik, jual beli adalah jual beli kecil-kecilan. Tijarah adalah suatu perdagangan yang besar. Lalu Allah tanya, mahukah kamu aku tunjukkan kepada kamu satu tijarah, suatu perdagangan, suatu perniagaan. Melalui perniagaan ini tunjikum min azabin alim. Boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Sudah tentulah para sahabat mengatakan, nak ya Rasulullah, kami nak ya Rasulullah, apakah yang patut kami lakukan? Pertama, tu'minuna billah. Kamu hendaklah beriman kepada Allah wa rasulih, dan kamu beriman kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjihad pada jalan Allah. Melalui apa? Bi amwalikum, melalui harta benda kamu. Wa anfusikum, dan jiwa raga kamu, pengorbanan di dalam melakukan ibadat dan juga apa-apa yang dianggap sebagai fi sabilillah. Zalikum, kalau kamu buat begitu, yang demikian itu khairul lakum, lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika sekiranya kamu mengetahuinya. Mengetahui apa? Mengetahui ganjaran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan apa yang kamu lakukan. Maksudnya, kamu berjihad pada jalan Allah, kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, melalui harta kamu dan jiwa raga kamu, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika sekiranya kamu mengetahui balasan dan ganjaran yang diberikan oleh Allah jauh lebih besar daripada apa yang kamu perolehi semasa hayat di dunia ini. Apa yang Allah berikan jika sekiranya kamu buat begitu? Pertama, yaghfir lakum zunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu. Dosa-dosa zaman gangster dahulu, zaman dosa-dosa zaman nakal dahulu, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup dengan itu, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita di dalam syurga. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ranking syurga, yang pertama Jannatul Firdaus, yang kedua Jannatul Ma'wa, yang ketiga Jannatu Adnin, Darussalam, Jannatu Naim, Maqamun Amin, Darul Qarar ataupun Darul Maqamah, iaitulah tempat tinggal yang kekal abadi. Jika sekiranya kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada Rasulnya, kamu berjihad pada jalan Allah melalui harta benda dan jiwa raga kamu, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kamu. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai arak, sungai madu, sungai susu. Wa masakinat tayyibatan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan tempat tinggal yang baik. Di mana? Di Bandar Datuk On, di Kuala Lumpur, di Johor Bahru, di Nusa Jaya dan sebagainya. Tidak. Wa masakinat tayyibatan, tempat tinggal yang baik, fi jannati adnin, di dalam syurga Adnin, syurga yang paling tinggi sekali. Zalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang paling besar. Kamu berjaya di dunia, mendapat apa yang kamu nak semasa hayat di dunia, kemudian di hari akhirat kamu diberi syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kemenangan yang paling besar. Jika sekiranya kita berjaya di dalam bisnes dan perniagaan kita di dunia, tetapi di hari akhirat nanti kita akan dimasukkan ke dalam api neraka, itulah merupakan suatu kerugian yang paling besar. Kesimpulan daripada apa yang telah Ustaz tafsirkan pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman untuk memberitahu kepada mereka kehidupan merupakan suatu perniagaan, suatu bisnes yang amat besar.
Jika sekiranya kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada Rasul-Nya, kamu berjihad pada jalan Allah melalui harta benda dan jiwa raga kamu, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kamu keampunan. Allah Subhanahu Wa Taala akan sediakan kepada kamu syurga. Allah Subhanahu Wa Taala akan sediakan tempat tinggal yang baik di dalam syurga Adnin, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kamu dua kejayaan, iaitu kejayaan di dunia dan juga kejayaan di hari akhirat nanti. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada siri-siri yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.